ketika Jibril tanazzalul malaikatu waruh. Okey, tanazzalul malaikatu waruh pada malam Lailatul Qadar. Jibril turun tu, perbuatan turun itu ikut GMT plus berapa pada pandangan Ustaz? Okey, saya kasih kiasan malaikat maut. Tawafathu rusuluna, saya kasih kiasan sebab ni malaikat. Tawafathu rusuluna. Orang ingat malaikat maut seorang tu lah yang pergi tarik nyawa semua orang. Tak. Ini lain. Ruh Jibril seorang. Okey, ini bukan pasal malaikat maut. Itu cerita ada khilaf seorang ke banyak orang. Dia berpindah, ikut perpindahan malam tu lah. So dia turun, naik turun sepanjang malam. Tak buat apa nak naik. Dia turun berpindah je lah. Dia pindah daripada Al-Quran kata tanazzal, dia tak kata pindah, dia tak kata tahawal. Tanazal tu turun, dia dah turun sekali. Lepas tu dia bergerak. Dia turun pada waktu bila? Dia bergerak. Masa bila Jibril turun? Kalau kawasan kita, mungkin waktu Mekah kita tak tahu. Pilih satu waktu untuk dia turun, lepas tu dia berpindah ke tempat lain. Still kemungkinan juga. Artinya, okey, tak ada wahyu untuk bagi orang yang percaya daripada ayat itu, pada waktu malam dia faham dengan ruhnya memahami bahawa apabila malam Lailatul Qadar Jibril turun pada waktu dia sendiri dengan yakin. Waktu siapa? Waktu orang yang dengan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing, mereka percaya bahawa pada waktu itu Jibril turun pada waktu itu. Apakah kepercayaan itu salah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik, dan tidak dikatakan ada masalah, apatah lagi Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang bukan jisim seperti mana, yang bukan sama seperti mana-mana makhluk, lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas arasy dan Allah turun ke langit dunia setiap 2 per 3 malam. Lagilah tak ada masalah. Boleh saya respon? Itu kesannya. Tak ada masalah. Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik, dan tidak dikatakan ada masalah, apatah lagi Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang bukan jisim seperti mana, yang bukan sama seperti mana-mana makhluk, lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas arasy dan Allah turun ke langit dunia setiap 2 per 3 malam. Lagilah tak ada masalah. Qiyas syahid bil ghaib. Kita tidak melakukan qiyas syahid bil ghaib. Kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagaimana disebutkan oleh para salaf. Kemudian Jibril turun. Kan? Okey, dekat sini Ustaz Salman menggunakan qiyasul aula. Ini awak kena faham satu kaedah golongan salafi ni. Sama juga yang di Ustaz Fashan guna. Kalau semut bergerak, takkan Allah tak bergerak. Qiyas aula tu maksud dia apa? Qiyas lebih layak maksud dia. Kalau makhluk boleh buat, Allah lebih layak lagi untuk mampu. Faham? Kalau makhluk boleh bergerak, Allah lebih layak lagi untuk bergerak. Kalaulah malaikat Jibril turun dan tidak timbul isu bila dia turun, maka Allah lebih layak lagi untuk kita tak tanyakan soalan begitu. GMT. Kan sebab soalan yang orang utarakan kepada mereka adalah Allah dekat langit. Lepas tu dia turun. Betul, dia turun. Ni turun maksud literal lah. Kan, menurut mereka adalah literal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala 1 per 3 malam ni, 2 per 3 malam ni sentiasa dia ada dekat muka bumi ni. Kan? Jadi Allah di mana sekarang ni? Sekarang ni tengah ada 2 per 3 malam dekat bahagian bumi yang tertentu. So Allah dekat atas arasy ke atau Allah dekat langit bumi ni? Kan? Cara Ustaz Salman takwil adalah dia kata yaqrub, bukan Allah berada dekat. Ini bercanggahan dengan banyak salafi punya pegangan. Ya, Salafiyah kalau jujur dia kena kritik Ustaz Salman punya pendirian. Salafiyah, tokoh-tokoh Salafiyah mengisbatkan bahawa Allah bila turun dekat langit dia tidak meninggalkan arasy dia. Maksud dia apa tu? Dia ambil secara literal. Turun memang turun tapi tidak meninggalkan arasy dia. Ya, tapi Ustaz Salman kata yaqrub. Yaqrub tu mendekat. Mendekat tapi tak berada dekat langit bumi ni. Dan itu kalau saya kata, kalau ikut manhaj mereka, itu ta'til. Kan Allah dah kata dia turun, kenapa kamu tak kata turun ala hakikati, turun-turun lah. Kan kalau turun ke sesuatu tempat, maka dia berada di tempat itu. Ni turun ke tempat itu tapi tidak berada di tempat itu. Itulah baru total contradiction. Okey. So, dia tanya, okey, malaikat macam mana pula? Okey, tanazzalul malaikatu ruh. Malaikat turun. Katalah dia turun dekat Masjidil Haram. Kata. Lepas tu dia pindah je lah.
Itu tidak menafikan pun. Kita kat Malaysia, perlukah Allah turunkan dia daripada ni turun dekat menara berkembar Petronas, barulah dikira sebagai dia turun di sampai 3 malam. Ataupun dia turun pada malam Lailatul Qadar. Tak perlu. Allah kata dia turun-turunlah. Tanazzal. Sekali turun, khalas, habis cerita. Tak payah turun naik. Siapa kata malaikat Jibril turun naik? Kita tak kata pun benda tu. Dia turun, lepas tu dia berpindah. Dan ini tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara itu. Nak kata Allah Subhanahu Wa Taala dia turun dekat sini, lepas tu dia mengikut peredaran malam. Maksudnya perpindahan lah kan? Sedangkan perpindahan itu mustahil bagi Allah. Itu pun satulah kan kita boleh fikirkan kan. Masalah dia adalah untuk mengkiaskan Jibril dengan Allah Subhanahu Wa Taala. That is the problem. Kiasul aula is the problem. Kalau Jibril kita tak tanya, maka Allah lagi lah. Soalan nak kata bahawa kalau Jibril boleh berpindah-pindah, apa cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak kata bahawa berpindah-pindah tu adalah kelemahan. Berpindah-pindah tu adalah ketidaksempurnaan. Apa cerita perlu berpindah-pindah? Kan? Itu kelemahan. Itu menyanggahi kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan qiyasul aula, itu qiyasul adna. Kan? The opposite of it. Kan? Makhluk boleh buat, dia kata maka Allah pun lebih layak lebih buat. Tak. Makhluk buat benda tu maksudnya Allah tidak layak buat benda tu. Yes. Qiyas aula ni metod salafi ke atau ada juga salaf menggunakan qiyas aula ni? Tak ada je. Contoh macam kesempurnaan. Kalau kita ada kesempurnaan, maka kesempurnaan tu lebih layak untuk Nabi, contoh. Kalau kita kata orang ni akhlaknya baik, kita tahu akhlak Nabi akan lebih baik daripada akhlak kita. Itu sesuai. Qiyasul aula sama sebab kita bangsa manusia, jenis kita sama. Tapi nak kau qiyas aulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau ular menyusuh, Allah lebih layak menyusuh. So macam mana ni? Kan? Kalau kucing jalan 4 kaki, Allah apa? Siapa ajar ni guna qiyasul aula ni untuk manusia ni? Nampak? Dia bermula dengan kaedah yang salah. Ya. Dia bermula dengan kaedah yang salah tu, dia akan membawa kepada conclusion yang salah. So kaedah tu kena buang. Kaedah tu tak betul. Kalau malaikat Jibril boleh turun, boleh berpindah-pindah, Allah lebih layak. Itu mengarut. Itu mengarut bagi kita. So saya harap kalau ada waktu saya jelaskan macam tu kan, tapi saya minta penjelasan dia tak kasi kan. Apa? Lepas tu ayat sebut tanazzalul malaikat. Malaikat turun tanpa henti. Jadi kalau malam Lailatul Qadar tu bergerak, jadi malaikat turun lah banyak-banyak. Dan Tuhan sebut ar-ruh. Ulama beza pendapat. Tak semua kata Jibril. Tapi Ustaz Salman macam nak memastikan, tak boleh kemungkinan lain. Sebab tu saya tak nak buang masa. Saya kata hari tu contoh malaikat maut. Betul tak? Betul. Malaikat maut ni orang ingat seorang, so macam mana dia boleh ambil nyawa ramai orang? Tapi dalam ayat ni Allah kata tawaffathu rusuluna. Kan? Mewafatkan mereka rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Maksud dia malaikat maut ni ada department. Ada banyak. Dan ada tafsir yang sebut ar-ruh tu darbun minal malaikah. Yani ada sejenis malaikat. Sejenis malaikat. Jadi banyaklah. Jadi Tuhan boleh turunkan banyak. Turunkan. Pada malam. Kalau kita ambil itu Jibril seorang pun tak ada masalah. Betul. Kalau kita ambil itu banyak malaikat yang turun pun tak ada masalah. Kan? So tidak ada contradiction. Dan Ustaz kata kita ambil turun dekat Mekah kan? Ya. So itu bagiannya okeylah, cantik sebab Lailatul Qadar ni memang berlaku setiap tahun untuk memperingati turunnya Quran kepada Nabi. Masya-Allah. Jadi dan Quran turun dekat sana. Dekat mana? Dekat Mekah. Takkan dekat setiap tempat yang kita yakin berlaku Lailatul Qadar kan? Tuhan Quran turun kat Malaysia tak? Tuhan turun kat Mekah. Jadi jawapan ustaz, turun kat Mekah dulu kan, malaikat pergi tempat lain. Bagiannya itu jawapan yang makbul lah. Insya-Allah. Sebab contohnya bila saya pergi dekat KL, waktu saya pergi Kuantan, saya pergi Kelantan, saya pergi ni, orang boleh kata turun Kuantan, turun Terengganu, turun Kelantan. Masih turun. Ya. Yeah. Turun Perlis. Ya. Yeah. Turun juga kan. Tak ada masalah. Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik, dan tidak dikatakan ada masalah, apatah lagi Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang bukan jisim seperti mana, yang bukan sama seperti mana-mana makhluk, lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas arasy dan Allah turun ke langit dunia setiap 2/3 malam. Lagilah tak ada masalah. Qiyas syahid bil ghaib. Kita tidak melakukan qiyas syahid bil ghaib. Kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagaimana disebutkan oleh para salaf.